Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan, share ramai-ramai ya, sebab berlaku shadow ban kebelakangan ini bagi ramai pihak. Dan juga sertailah Telegram saya, Telegram Regi Jesse Ritaudin. Okey. So, tempoh hari saya ada membuat ulasan berkenaan dengan isu cabaran terhadap 20 peruntukan enactment syariah, jenayah syariah Kelantan yang dilakukan oleh dua peguam ya. So timbul pelbagai isu selepas itu, ada pihak dari pembangkang marah dan sebagainya. So saya telah membuat ulasan dan rata-ratanya mereka yang menonton ulasan saya berdasarkan komen setuju, tetapi ada juga permintaan untuk saya memperjelaskannya dengan cara yang tidak rumit. Maknanya tak perlulah masuk isu-isu perlembagaan secara mendalam, cuma jelaskan supaya rakyat boleh faham. Okey, saya jelaskan semula, saya rumuskan apa yang saya beritahu. Pada live saya sebelum ini, saya memberitahu ia tidak salah, malah perlu bagi umat Islam dan parti-parti pembangkang yang berteraskan atau bertunjangkan kepimpinan Islam untuk berasa cemas dengan tindakan dua peguam ini yang telah mencabar 20 peruntukan enactment kanun jenayah syariah Kelantan. Okey, di mahkamah, di peringkat Mahkamah Persekutuan. Jadi mereka hendak meminta mahkamah mengesahkan bahawa 20 peruntukan kesalahan itu tidak sah, bahawasanya Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Syariah tidak ada hak di peringkat negeri itu untuk memutuskan sesuatu berkenaan dengan 20 kesalahan. Okey, itulah yang dituntut oleh dua peguam. Jadi ada sebab untuk cemas kerana ini melibatkan cabaran terhadap undang-undang syariah. Okey, berkait dengan syariah Islam. So, tetapi tindakan menyerang, mengutuk dua peguam itu adalah salah sama sekali. Sebabnya anda tidak boleh meneka atau berpura-pura tahu apa niat peguam tersebut. Sebab apa yang dilakukan oleh peguam itu berlandaskan lunas perundangan. Sebaliknya, apa yang perlu ditumpukan adalah bagi memantapkan perlembagaan persekutuan supaya perkara ini tidak timbul. So, perjuangan itu perlu dihalakan ke landasan yang betul. Okey, biar saya jelaskan. Isu yang timbul sebenarnya selepas tindakan dua peguam meminta ya 20 peruntukan undang-undang syariah ini dimansuhkan, ialah kesedaran. Susulan tindakan dua peguam ni ada kesedaran bahawa isunya bukan isu kesalahan itu sendiri, tetapi isu perlembagaan, iaitu terdapat perkara tertentu yang sama-sama atau kabur atau boleh menjurus kepada pertikaian di dalam perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan persekutuan ada satu jadual 9. Di dalam jadual 9 itu ada dua senarai. Senarai kesalahan bagi persekutuan dan senarai kesalahan dan sebagainya bagi peringkat negeri. So di peringkat negeri ada tersenarai banyak jenis perkara yang berada di bawah jurisdiksi ataupun bidang kuasa Mahkamah Syariah. Tetapi ada pengecualian, kecuali jika kesalahan itu sudah tersenarai di dalam senarai persekutuan. Maknanya jika ada satu kesalahan sudah tersenarai di persekutuan, maka walaupun ia melibatkan seorang penganut agama Islam dan Mahkamah Syariah ada tanggungjawab untuk menilai dan membuat keputusan bagi kesalahan itu berdasarkan
lunas-lunas Islam, tetapi oleh kerana dia ada senarai kesalahan itu tersenarai dalam senarai persekutuan, maka mahkamah syariah tidak ada kuasa. So di situ berlaku satu boleh timbul satu pertikaian. Adakah pengecualian itu perlu diberi keutamaan, ataupun adakah perkara-perkara yang dinyatakan dengan jelas berada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah perlu diberi keutamaan. Mungkin berlaku konflik, mungkinlah berlaku konflik. Contohnya ada satu kesalahan yang dilakukan, kalau kita rujuk di senarai negeri, ianya memang ada unsur-unsur yang berkait dengan ajaran Islam, dan oleh itu kesalahan itu jika dilakukan oleh seorang Muslim, ya, wajar atau perlu didengar dan diputuskan oleh mahkamah syariah kerana ia berkait dengan asas Islam dan sebagainya. Okey. Tetapi ada pada masa yang sama kesalahan itu tersenarai dalam senarai persekutuan. So kalau kita ikut senarai negeri, memang kalau berkait dengan Islam, berkait dengan hukum Islam dan sebagainya, mahkamah syariah ada bidang kuasa dalam kesalahan itu. Tapi kalau kita ikut satu lagi perkara yang tersebut dalam senarai negeri itu, dia ada pengecualian, iaitu kecuali ia tersebut di dalam senarai persekutuan. Jika ia disebut dalam senarai persekutuan, maka mahkamah syariah tidak ada jurisdiksi. So pertikaian itu yang menjadi asas kepada perkara yang diajukan oleh dua peguam ini di mahkamah. Jadi mereka hendak mahkamah kata, 20 peruntukan dalam enactment syariah itu tidak sah sebab ia tersenarai dalam senarai persekutuan. Jadi adakah mahkamah akan beri keutamaan kepada pengecualian yang terkandung dalam jadual 9, ataupun adakah mahkamah persekutuan akan memberi keutamaan kepada apa yang termaktub dalam jadual 9 itu berkait dengan perkara-perkara yang harus berada di bawah jurisdiksi undang-undang syariah atau mahkamah syariah. So sekarang ni apa yang dilakukan oleh peguam itu sebenarnya ada hikmah dia. Kita sedar ada kemungkinan berlaku pertikaian. So kita nampak ada kemungkinan berlaku pertikaian, dan kita sedar sekarang ada kawasan kabur, kawasan sama-sama di dalam perlembagaan yang boleh menjurus kepada pertikaian. Selagi ada benda kabur sama-sama yang boleh menjurus kepada pertikaian di dalam perlembagaan, isu-isu berkait dengan undang-undang syariah ataupun kesalahan berkait dengan undang-undang syariah sentiasa akan dibelengui dengan masalah cabaran dan sebagainya. So undang-undang syariah di negara ini tidak akan kukuh, ya. Bidang kuasa mahkamah syariah akan menjadi tanda soal. Jadi apa kita harus lakukan? Bukan serang peguam, malah ada hikmah apa yang dilakukan oleh peguam tu. Apa yang perlu kita lakukan ialah terima hakikat bahawa ada ruang untuk berlaku pertikaian dalam perlembagaan, dan atasi benda tu. Dan untuk atasi benda tu perlu ada cadangan pindaan perlembagaan. Contohnya, kita pindah perlembagaan yang supaya ia mengatakan walaupun ia tersenarai di dalam senarai persekutuan, tetapi jika satu-satu kesalahan melibatkan hukum-hukum agama atau perkara-perkara berkait dengan kehidupan seorang penganut agama Islam, maka ia tetap berada di bawah bidang kuasa mahkamah syariah bagi orang Islam. Jadi kita boleh atasi benda tu. Dan untuk atasi benda tu, kita perlu pindaan dan sokongan 2/3 ahli-ahli parlimen Dewan Rakyat. Jadi persoalan yang lebih penting adalah jika berlaku cadangan pindaan ini, adakah Perikatan Nasional akan mendapat sokongan ahli-ahli parlimen beragama Islam daripada blok kerajaan? Jadi seharusnya jika saya dengar nak ada perhimpunan, saya dengar ada, tak tahulah benar, saya dengar ada 20 November ke apa, ada perhimpunan or something like that. So jika nak buat perhimpunan, jika nak buat tuntutan, jangan serang peguam tu. Sebab apa yang dilakukannya berlandaskan undang-undang. Kerana kadang-kadang orang nak
kalau seseorang tu nak highlight, nak beritahu umat Islam bahawa berlaku kejanggalan ini dalam perlembagaan, maka dia pertikai. Sebab dia nak mahkamah putuskan. Bila ada pertikaian, bila ada kawasan kabur, maka ia perlu ditafsir oleh mahkamah. Setelah mahkamah tafsir sesuatu perkara yang kabur di dalam perlembagaan, maka esok jika berlaku benda tu lagi, mana-mana keputusan, mana-mana langkah yang diambil perlu baca bersama tafsiran mahkamah. So amat penting mahkamah mentafsirkan benda ni selagi ada pertikaian, selagi ada kemungkinan berlaku pertikaian, supaya tidak lagi ada pertikaian, ya. So kalau nak berhimpun pun, saya dengar ada perhimpunan bukan serang peguam, tetapi sebaliknya tuntut kepada ahli-ahli parlimen beragama Islam untuk bersatu dan bergerak ke arah pindaan perlembagaan secepat mungkin bagi mengatasi perkara ini dengan kadar segera. Itu harus menjadi tumpuan, ya. Saya ulang, dalam perhimpunan, kalau ada perhimpunan, saya dengar ada perhimpunan, apa yang perlu dilakukan bukan serang peguam, ya, yang melakukan perkara yang betul, iaitu meminta mahkamah membuat tafsiran. Apa yang perlu dilakukan ialah menuntut agar semua ahli parlimen beragama Islam bersatu dan segera bergerak ke arah satu cadangan pindaan perlembagaan yang disusuli dengan pindaan perlembagaan secepat mungkin bagi memantapkan enactment syariah, kuasa mahkamah syariah di negara ini. That is what the focus should be. So itu ulasan saya lah. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.